Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semua sudah bersedia untuk cerita pada malam ini, bertopikkan sesuatu yang mungkin kita perasan, mungkin kita tak perasan. Sebab kita masih lagi hidup, Alhamdulillah, syukur. Tetapi kita nak cerita ni untuk bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk generasi kita yang akan datang nanti. Sebab sebahagian besar daripada yang ada list yang saya bagi senarai ini ada kaitan yang kita pernah tersentuh, pernah makan pun, ataupun kadang-kadang hari-hari kita buat. Maksudnya kita makan, atau minum. Boleh? Sementara itu anda dah sediakan pen dan pensel semua tu. Baik, malam ni ada 15 list yang saya akan bagi, walaupun sebenarnya ada lebih, tapi yang lebih-lebih tu terlalu luar daripada kebiasaan kita. Kita jarang jumpa, dan kadang-kadang makanan tu adalah daripada overseas, bukan makanan kebiasaan orang Malaysia atau orang Asia. Boleh? Alright, ready? Baik, number one, take note. Nampak dan dengar macam you tak akan serius, tetapi kalau kena, minta maaf. Orang kata nauzubillah min zalik lah. Sebab apa, nanti bahaya sangat kalau sampai dah terlepas, sampai dah berbuih mulut, sampai dah koma, sampai dah sawan semua, baru nak tanya saya. Tak gunalah. Contoh, pernah dengar potato tak? Pernah dengar nombor satu ubi kentang. Jangan pula nanti you tak boleh tak makan ubi kentang. Saya kata ubi kentang yang hijau. Dia panggil green potato. Dengar elok-elok. Bila saya kata membawa maut, kita habiskan tafsiran membawa maut ni ialah bukan kadang-kadang tu masa tu you makan, masa tu you meninggal. Tak. Ada juga kes-kes yang macam tu dalam beberapa jam boleh sampai membawa maut. Tetapi yang saya masukkan kat sini, kalau you biarkan walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama, contoh nanti ada bahan-bahan poison yang masuk, lama-kelamaan you akan membawa maut ataupun membawa penyakit yang akan membawa maut. Faham? Contoh, dia bawa penyakit autoimun. Autoimun tu boleh merosakkan badan. Kalau tak membawa maut pun macam orang kata apa, macam ni lah, macam orang dah mati, cuma tak ditanam dia lagi. Maksudnya tak boleh pakai, jadi vegetable, jadi stroke dan sebagainya. Faham? So, green potato is the number one yang you kena jangan beli langsung kalau potato tu masih hijau, ataupun ada jual yang sengaja dia masih menghijau kulitnya tu. Kalau you termakan kulit dia tu, ini number one malam ni saya nak cerita. Ataupun dengar potato yang dah masak, dah you beli kat pasar semua tu, tapi you terlupa pergi travelling mana balik 2-3 bulan, dia dah naik apa orang panggil, dah naik benih, dah naik dah tumbuh anak buah pula, apa tu, ubi ni lah. Dah beranak, dia dah ada seed yang keluar, timbul macam tauge tu. Dia dah timbul, dah macam berpokok lah, timbul kat situ, walaupun baru anak dia. Jangan tempuh langsung. Dah belajar sesuatu malam ni, yang sama ada hijau, yang raw, ataupun ada jenis yang hijau. Selalunya potato you tak nampak hijau, tapi kalau nampak kat pasar ada jual yang hijau, masih menghijau, jangan beli. Kalau you makan dalam tu, taklah bawa maut, tapi yang hijau tu. Nombor dua, yang dah ada tumbuh benih. Nombor satu, tunas. Allahu Akbar, bahasa Melayu pun teruk ni. Faham? Right. So jaga baik-baik. So perhatikan. Nombor satu. Nombor dua ialah, kenapa nombor satu nak kena tahu? Sebab dia selain daripada yang hijau tadi, ada klorofil dan sebagainya, dia ada satu nama solonin. You check tengok dalam sains. Kalau ada lebih kurang you makan 30 atau 50 miligram aja, berarti mungkinlah dalam sekati atau 1 pound, saya pun tak tahu berapa banyak solonin tu ada dalam satu biji tu. Tapi kalau mungkin satu biji tu taklah teruk sangat, tapi kalau nak jadi mana tahu kan. So jangan melawak. Habis cerita? Let go and feel good. Nombor dua, iaitu yang ni saya orang Penang. You tahu Penang terkenal dengan buah apa? Atas bukit tu, siapa cuba boleh teka sekejap? Cepat teka. Kat atas bukit-bukit, saya asal daripada Bukit Mentajam. Atas bukit ni penuh dengan pokok ni. Cepat, siapa lagi? Kat Penang. Bukan durian durian tak ada masalah, makan sederhana, no problem. Tetapi jawapannya ialah, cepat, buah pala. Buah pala ni saya pun terkejut. Sebab dulu saya bawa turun daripada bukit masa jadi scout dulu, berguni-guni tau. Kita pakai belah makan je. Rupanya
ada setengah orang, ini isunya, setengah orang dia makan, kalau sikit-sikit racun dia senyum je, setengah orang tak payah makan, cium racun pun boleh meninggal. Berarti kita ni ada sifat-sifat yang Tuhan bagi, alergi ataupun kita punya genetic factor kadang-kadang sensitif. Orang yang sensitif kepada buah pala, jaga baik-baik, sama ada dia kering ataupun terutama sekali setengah perubatan Chinese traditional medicine, dia ambil biji tu ditumbuk sampai halus, biji pala, dan dia keringkan buah pala isinya tu, lepas tu dibuat sebagai ada orang panggil concoction, tahu, macam perubatan lah, ataupun dibuat untuk masuk dalam makanan. Kan kita ada buah pala dalam makanan, dalam minuman, pernah dengar tak? Nutmeg drink, okay? That is tak bawa maut, tetapi kalau kita acap kali, banyak kali makan, ada yang pula you tak tahu you allergic tak allergic. Saya pun tak kenal pasti siapa di antara anda yang allergic kepada nutmeg. So kalau you rasa pelik, you rasa macam nak muntah, you rasa macam nak loya, nak pening kepala, ataupun you rasa perut you tak betul ke lepas makan buah pala punya konten ni, sama ada biji atau yang dah dikeringkan isinya tu pun, tolong berhenti. Sebab apa? Nutmeg, kes-kes yang saya baca ni, dia kata ada satu nama myristicin. Myristicin ni dia boleh bawa kepada halusinasi. Dia macam orang ada psikosis, dia dengar suara lah, dia pelik-pelik lah. Okay, so sehingga kan dia boleh membawa maut pun ada kes-kes macam ni. Takut ya? Saya rasa kalau orang yang pregnant tu, kalau you dah terkempunan nak ambil 1-2 slice, kan kalau balik Penang tu nak buat buah tangan ke, nak bagi makan sikit-sikit, tak apalah kot. Namun kalau saya dah tahu macam ni, risau sikit lah. Okay, boleh? Nombor 3 ialah yang you tak sangkakan, energy drink. Memang betul, kita tengah makan energy drink sekarang, brand-brand tu kalau you nak sebutlah kat situ. Saya tak risau sebab apa? Sebab mereka dah buat branding. So kalau kita teringat nama dia orang, berarti dia orang laku lah kan. Contoh, cuba sebut kat situ nama apa? Okey, adalah yang tanduk ke tak tanduk semua tu kan. Saya risau macam ni. Kita cuba tengok balik apa tu, orang panggil apa, niat awal apabila orang berniaga. Tak salah, mereka semua memanglah nak cari duit dan sebagainya, tapi adakah mereka peduli apa yang dimasukkan ke dalam tu secara akumulasi, secara sikit demi sikit dia dah masuk. Selain daripada kafein yang terkenal, lebih tinggi pada kopi kalau you tengok dalam energy drink ni. Sebab tu dia bagi energy. Kafein memang antara satu bahan yang Tuhan sediakan untuk kita untuk menaikkan dia punya mood, bagi kita bertenaga, stimulate lah, bagi rasa segar-megar kan. Tetapi sebenarnya kafein yang berlebihan, walaupun saya benarkan, saya sendiri minum kopi kan, kopi O tu bagus, tapi dicampur pula dengan bahan-bahan lain seperti niacin. Ada dalam ni, kalau terlebih niacin yang menjadikan you betul-betul, wah, this is the best energy drink. Lagi best, lagi boost, lagi tak tidur, lagi you boleh kata, wah, tanpa minuman yang bertanduk ni ke apa ke, saya boleh saya tak boleh kerja. Siap. Kalau you kata sampai you tak boleh perform, berarti dah dalam tu yang akan menyebabkan apa? Hepatitis ataupun liver cirrhosis, yang boleh membawa kepada masalah liver. Hati kita boleh sampai jadi kanser. Jadi kalau anda suka sangat energy drink tu, walaupun tak bawa maut hari ni, lama kelamaan tengoklah, kalau pun tak jadi kanser, confirm akan ada penyakit-penyakit yang 15-16 list saya boleh bagi, termasuk autoimmune dan penyakit-penyakit seperti diabetes dan sebagainya. Okay, so liver is the most important thing untuk badan kita. Dia macam master kilang kita. Energy drink boleh? Saya tak cerita pun tentang masalah seterusnya yang ada kaitan dengan yang ni, adik dia sebenarnya. Dulu saya pernah cerita, yang ni lambat sikit nak bawa maut, tetapi akan bawa maut, terutama kalau baby mula-mula kecil-kecil dia dah boleh minum. You ajar dia ambil fruit juice yang daripada supermarket, yang you masuk je supermarket, lepas pada kaunter tu, sebelum you pergi masuk dia punya barisan-barisan nak pilih you punya makanan-makanan tin atau paket-paket lain tu, dia bercambah-cambah yang berbotol-botol tengah-tengah tu, betul-betul, supaya you senang masuk dalam you punya troli, bawa balik. Jus-jus ini kalau dia tulis fruit juice, jangan beli, sebab confirm
Tak sempat saya nak cerita, tapi banyak kali dah orang pun bagi tahu dalam tu selain daripada gula yang tinggi, bermacam-macam untuk dia menahannya supaya tidak luput seminimumnya 1-2 tahun. Berarti you dah bagi ke anak kita ataupun kita sendiri minum benda-benda yang akan membawa maut. Okey, seperti gula, flavoring, colouring dan lain-lainnya. Yang tu saja sebenarnya racun. Okey. Tapi kenapa saya cerita malam ni? You boleh kata, dok, saya dah berpuluh tahun makan ni tak ada apa pun. Itulah dia. Kan malam ni saya dah kata, ada yang mati cepat, ada yang mati lambat. Semua tetap mati, tapi cara tu. So malam ni kita tak mau bawa maut atas dasar menzalimi diri. Saya ulang, atas dasar menzalimi diri setelah tahu pengetahuan atau ilmunya. Nombor 3. Nombor 4 dah. Green potato, nutmeg, energy drink, fruit juice, yang dikatakan fruit juice tu, dan seterusnya ialah almond. Allah, almond pula. Saya kan recommend you makan ke kacang almond, betul. Tetapi raw almond. Apa buah badam ya, almond tu. Okey. Yang masih bitter tu, yang dia panggil raw bitter almond, yang pahit, yang kelat tu, yang masih lagi, kalau you nak makan pun you kena paksa diri makan tu, tolong jangan buat perangai. Sebab apa? Dah ada kes yang maut dengan makan buah almond yang belum dimasak atau digoreng ataupun disalai. Maksudnya belum roasted lagi. So dia kalau tak kena panas, dibakar elok-elok, maksudnya dimasak elok-elok, you akan orang kata apa, bawa maut lah. Sebab dia dalam almond ni kan dia ada bahan-bahan seperti sama juga dengan cashew nut. Jadi you combine dua ni, tulis cashew nut, apa tu, cashew nut, gajus. Okey, jadi buah kacang gajus ni, okey, kalau yang raw you makan, cari naas juga. Okey, maksudnya dua-dua ni you letak sebagai betul-betul, jangan bagi kat baby langsung nak kunyah-kunyah main-main sebelum you dapat yang roasted. Nasib baiklah selalu yang kita beli semua dah roasted, dah salted, dah macam-macam lagi lah, semua dah dipanaskan sampai yang ada yang dah hitam pun sikit-sikit. Nasib baiklah yang tu yang banyak dijual. Cuma kenapa kes ni keluar, sebab ada orang dia pergi kat kilang ke, atau dia pergi kat tempat tanam-tanaman ni, kononnya dia nak fresh organic, lepas tu dia buat rasa-rasa cukup. Yang ni akan menyebabkan ada cyanide dalamnya. CYANIDE, cyanide. Tahu kan cyanide adalah racun yang cukup kuat. Kalau kena ni, especially babies ataupun budak-budak, memang dia tak tahan. Baik, orang dewasa pun boleh lah sampai bawa maut. Baik, seterusnya, siapa yang suka cheese, saya tak kata semua cheese, satu jenis cheese ni kalau you beli import, kalau you pergi kan kadang-kadang daripada Italy, terutama sekali daripada Europe lah, Eropah selalu ekspor dia punya, kononnya lagi lama, lagi berwarna-warni, lagi biru-biru. Yang ni dia panggil Kasumasu cheese. Tolong copy sekejap. Kalau you tengok kat supermarket ada tulis CASU, Kasu, saya nak sebut pun tak tahu betul tak, Masu, MASU. Kasumasu cheese ni, blue cheese masih okey. Okey, sebab benda ni selain daripada dia sebenarnya dibuat atas cara strategi untuk pakai maggot. Maggot ni ulat. Dia lagi tak berulat, dia tak boleh. Ulat itulah menjadikan cheese ni jadi special. Orang kata lebih sedap ke, lebih otentik ke. Bagi saya, dalam maggot ni, dalam cheese ni, memang ada bahan yang dia keluarkan beracun. Habis cerita. I rasa kita jarang main dengan Kasumasu ni. Kecuali orang yang gila cheese lah kan. Right, next. Seterusnya, kidney beans. Red kidney beans. Kacang beans yang warna merah, yang tidak dimasak lagi sekali, yang belum direbus secara, orang kata apa, sepenuhnya. Kalau boleh half cook pun jangan, dia kena betul-betul direndam elok-elok. Kalau you beli kacang yang raw, yang belum dibuat apa-apa lagi, you kena soak dia, kena rendam dia betul-betul semalaman, besok kena rebus dia betul-betul. Kadang-kadang you ambil dalam tin tu lebih selamat sikit. Sebab apa? Dia dah roasted dan dah dikenal pasti. Kilang tu pun make sure, because red kidney beans ni memang terkenal membawa maut. Kalau you ambil dia tanpa
membuat sesuatu, maksudnya tanpa you proses atau masak dia elok-elok. Faham? Right. Adalah bahan dalam tu nama PHA dan sebagainya tu. Tapi yang penting ialah nama tu saya tak ingat, dia akan menyebabkan you punya white blood cell dengan red blood cell combine together, dia beku. Allahu Akbar. Kalau white blood cell dengan red blood cell ni dah mula clumping, dia mula berkumpul dan bertemu sekali, dan orang kata apa, berketul-ketul, bayangkan dalam badan kita, habislah. Ni bahayanya red kidney beans. Ni dah ada kes tau, dah masuk dalam internet semua ni. Okey, seterusnya kopi lagi. Anda yang suka makan tuna, pernah dengar ikan tuna? Boleh kan? Okey, jaga baik-baik. Yang can tuna tu, yang dalam tin tuna tu, didapati banyak mercury. Saya ulang lagi sekali, tuna by itself, ikan yang kalau lagi besar, lagi banyak mercury, itu adalah kenyataan, fakta, bukan mitos, dah terkenal. Orang buat-buat dengar, buat-buat tak dengar je, tapi semua orang tahu di lautan, ikan lagi besar, lagi banyak mercury, lead, arsenik, cadmium, semua saya dah cerita semalam tu. Tapi yang penting ialah bila dia masuk dalam can tu sendiri, okey, bila dia combine dengan mercury daripada ikan dan cara dia proses, cara dia panaskan, can tu sendiri dengan ikan tu sendiri bermasalah, mercury. Okay, so jangan terlalu banyak makan ikan tuna dalam tin. Kata orang kalau tekat sebulan sekali, 2 kali masih lagi boleh selamat. Body kita ni sebenarnya kuat. Bukan berarti bila kita makan selamat tu dia tak berpoison, tetapi body kita Tuhan bagi, alhamdulillah, boleh menyahkan toxic substance ni. Itu yang saya kata liver dengan kidney tu penat kalau lagi banyak benda-benda macam ni. So kita kurangkan, boleh? Sebab dah ada orang react kepada can tuna. Sama juga dengan can soup. Pernah dengar tak sup-sup? Kan ada jual sup, tak mau sebut lah brand-brand tu, kan dia tulis can soup, mushroom ke apa lagi lah, bahan-bahan lain, sayuran lain ke, tapi dalam tin. Kalau you makan sekali, saya kata apa, sekali 2 sebulan, no problem. Tapi kalau hari-hari, can soup ni, cuba tengok badan you, ada tak reaksi kulit jadi acne ke, kulit jadi psoriasis ke, alergi ke, eczema ke, cuba tengok. Sebab kita kalau nak cuba nyah, dia keluar kat bahagian-bahagian pori-pori ni boleh juga. Baik. So seterusnya ialah yang ni saya segan sikit nak cerita sebab nanti you marah kat I. Brown rice ni, beras perang. Kenapa? Rupanya didapati setengah, saya tak tahu setengah ni yang mana satu, nasib kita lah, ada arsenik. Brown rice terkenal dengan arsenik. Bukan salah beras tu, salah bila kita tanam beras tu, you perasan tak, mesti ada semburan. Nah, semburan tu lah dia masuk ke akar dalam air rendaman padi kita tu. Bila naik nanti kita ambil jadikan beras brown ke, especially kalau yang putih tu lagi dahsyat lah, sebab yang putih tu dah di polish, itu cerita lain pula, itu cerita gula pula, ni cerita arsenik. So terkenal kalau you ambil brown rice, dia selalu sangat perut you jadi masalah, kena macam sebu lah, kembung, berhati-hati, boleh? So arsenik ada dalam beras brown sampai 162 kali ganda daripada kalau you tak makan langsung brown rice. 160 kali ganda glyphosate sebenarnya ada dalam tu. Okey, kena hati-hati. Sama juga kalau seterusnya saya cerita yang you akan marah juga saya. Yang ni you marah saya gila-gila pasal apa? Saya pun makan juga. Cuma sekarang saya kena hati-hati dengan you all. Kita suka tak white bread? Suka kan? Siapa yang tak suka roti putih? Roti pun kalau lagi putih lagi syok, lagi lembut, lagi nampak bersih kan? Rupanya lagi putih, lagi bersih, lagi lembut, lagi dia fluffy. You kata sedap, bahkan makan dia saja lagi sedap, lagi teruk. Saya ulang, makan roti tu saja dia tanpa apa-apa lagi sedap, berarti dah masuk macam-macam dalam tu. Yang penting ialah bukan masalah apa dia masuk, ada sodium ke, ada gula ke, ada susu, tak kisahlah, ada apa pun. Yang penting ialah masalah gandum yang dia pakai tu. Masalah asal bijirin yang digunakan untuk buat roti putih. Saya ulang, roti putih. Malam ni kita tak cerita tentang roti ni menyebabkan diabetes ke, menyebabkan masalah-masalah penyakit. Malam ni kita menceritakan macam mana dia boleh membawa maut. Takkanlah makan roti sekeping boleh bawa maut, tak masuk akal kan? Tetapi rupanya sebab tu penyakit terlalu banyak sekarang. Sebab apa? Masalahnya ialah nama lectin.
lectin. Terkenal zaman moden punya white bread ni diperbuat daripada kebanyakan daripada gandum, wheat, okay. So bila dia proses dalam wheat tu terkenal dengan satu bahan nama lectin. Jadi ada sebahagian daripada kita yang sebenarnya allergic kepada lectin ni. Jadi you tak bolehlah tanya, doktor saya ke antaranya allergic, saya tak tahu. Ada saja kes-kes yang orang boleh sampai bawa maut sebabkan dia tak perasan di dalam roti putihnya tu, yang acap kali dia duk rasa sikit, lama-lama kalau dia terlalu berakumulasi banyak sangat, lectin tu akan tersebar dalam badan dia, maka dia mereaksi jadi shock, maksudnya allergic shock. Faham? So ada kes ni, kalaupun tak jadi allergic shock, lectin ni dia punya kerja ialah menembuk lubang-lubang ke dalam usus kita. Bukanlah nak menakutkan you, tetapi perkataannya ialah menyebabkan leaky gut. Pernah faham kan perkataan yang tak sepatutnya protein lepas daripada lapisan perut ataupun usus ataupun kolon kita, dia lepas. Itu yang menyebabkan dia pergi tempat-tempat yang bukan-bukan, menyebabkan kalaupun tak maut bawa penyakit leaky gut. Leaky gut boleh bawa macam-macam jenis penyakit, ya, termasuklah masalah diabetes, high blood, masalah especially masalah bahagian usus, ya. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, seterusnya kopi ni, kalau siapa yang suka ambil burger yang macam mana nak cakap, burger yang frozen tak apa juga, tetapi kalau you tak tahu asal usulnya kat mana, dalam bahasa orang putih dia panggil, kalau dia perbuat dulu dia masih lagi bloody burger, maksudnya dia buat fresh burger dia tapi masih lagi ada darah dan sebagainya, maksudnya proses dia asal tu, dan dia tidak dimasak betul. Kalau diperbuat, kadang-kadang dia orang masak sikit dulu kan, atau dia panaskan dulu ke apa, saya pun tak tahu dari segi proses. Tapi yang saya tahu, bila dikeluarkan dibagi makan kepada anak kita ataupun kita sendiri makan, kadang-kadang kalau setakat awal-awal dia dapat cuma katakan food poisoning. Bermaksud ada kes-kes yang berasaskan kepada bakteria lah. Ni cerita bakteria pula, E. coli, Salmonella, bunyi macam you biasa dengar, tetapi boleh buat maut. Pasal apa? Bila budak tu ataupun kita sendiri yang ada dehydration disebabkan diarrhea, vomiting, sampai tak berhenti-henti ni, sebab E. coli, Salmonella ni kalau dia mengamuk, memang kalau tak sempat kita hydrate balik, tak pergi buat IV drip dan sebagainya, boleh bawa maut. Pernah dengar? Ramai budak-budak kampung yang salah makan. So kalau you nak bagi burger yang frozen ke ataupun yang tu, kita kena pastikan perkelangannya tu betul-betul pandai jagalah makanan tu supaya tidak bermasalah. Sama juga kes terutama sekali di negara-negara barat ni, di Malaysia saya tak tahu cerita ni, tapi banyak kes yang kena bawa maut disebabkan oleh hot dog. Ni bukan sebab hot dog punya kandungan, tapi cara dia orang makan hot dog tu kadang-kadang sampai choke. Ada tak kes ni? Sebab kita tak pernah kena kan, kita rasa alah hot dog, takkanlah budak-budak tu tak kerti makan. Ada kes-kes yang kalau you melawak, kalau salah bulan tercekik, hot dog tu memang terkenal dengan bulat dia tu. Budak-budak dia jarang nak kontrol berapa besar porsi yang dia nak makan tu. Kadang-kadang tertelan, tersangkut. Kalau mak bapak tak kerti nak buat dia punya maneuver tu, nak tekan kat bawah pada ni kan, papan dada ni kan, ada cara dia bagi budak tu terkeluar balik. Kalau you tak sempat, budak tu dalam masa tak sampai 4 minit boleh biru dan kita minta simpang lah. Saya dalam hidup saya di hospital saya pernah buat sekali benda tu, dan di Kuantan saya buat sekali. Ada satu lecture saya bagi cerita tentang kesihatan. Ibu bapa lah datang. So satu daripada ibu ni duduk belah belakang. Saya kata siapa yang bawa anak duduk belakang. Sekali tu ibu tu macam tak tengok saya tengah bagi lecture. Rupanya dia tengah kelam kabut, budak tu tengah nak menjerit. Tak boleh, sebab apa? Dia tercok. Cok apa? Cuma coklat je. So, entah mak dia bagi coklat apa tak tahu. Jadi nasib baiklah Tuhan bagi rezeki kat saya untuk ingat balik cara nak buat tu. Saya pun panik dah sebab berapa lama tak buat. Saya pergi buat, tekan tu, kita tepuk belakang, tepuk, pup, dia keluar coklat tu. Masya Allah, berapa loh saya. Ni cerita malam ni ialah cerita tentang emergency. Kalau ambil hot dog tu, berhati-hati kalau masa you bagi baby you. Sama juga kalau you bagi nugget yang besar-besar, baby tu baru 2-3 tahun, tolonglah
nanti menyesal tak habis-habis. Kan? Okey, seterusnya. Cherry. Pernah dengar cherry? Buah cherry, akak, abang sekalian, buah yang merah tu kan ada jual, walaupun tak ada kat Malaysia, tapi you import kan, kita beli. Kadang-kadang kesian nak bagi ke anak semua tu, no problem. Buah tu no problem. Faham? Biji dia tu jangan nak melawak, nak pergi ketuk-ketuk, nak buka, nak buat macam apricot. Kan apricot tu orang kata bagus untuk kanser semua, so you ketuk-ketuk 7 biji pagi, 7 biji malam. Not too bad. Apricot tu pun ada cyanide dia, tetapi cherry ni kalau you kena tak payah banyak, 3 mg je dia punya dalam biji tu, confirm. Sebab apa? Dia punya hydrogen cyanide, especially ni lah, cyanide tu is very very, orang kata apa, toxic, dan orang kata apa, sikit dah cukup. So buah cherry nampak cantik, merah, merun, makan buahnya, bijinya jangan nak telan-telan. Faham? Ini antara yang terkenal, yang ni antara yang tercepat membawa maut. Okey. Apa dah? Tomato. Saya tak kata tomato tak boleh makan. Saya cuma kata kalau nak makan, nak bagi impact yang bagus untuk vitamin dia, untuk nak bagi dapat semua phytonutrient itu, elok dimasak atau dipanaskan dulu. Tapi yang saya nak kata bawa maut ni ialah luar daripada buah tomato tu. Anything else daripada pokok tomato yang bukan tomato buahnya, jangan tempuh. Daripada daunnya, batangnya, kalau you kata ada sayur dia ke apa, jangan sentuh. Sebab apa? Dalam luar daripada buah tomato, Tuhan jadikan semuanya ada bahan yang beracun. Okey, namanya solanin lagi sekali. Sama juga standardnya dengan apple seed. Buah apple boleh makan tak? Takkanlah apple tak boleh makan pula, tak masuk akal. Tetapi biji dia tu, jadi biji-biji ni Tuhan jadikan, sebenarnya kita kena masuk akal kenapa ada bahan-bahan beracun untuk manusia. Dia kalau semuanya tak beracun, tidak ada lawanannya, banyak nanti buah-buahan ni tak boleh menyebar. Zaman-zaman yang kita tak bercucuk tanam dulu, dia caranya ialah menyebar melalui binatang makan, ataupun angin, ataupun jatuh kat sungai, dia mengalir, lepas tu dia pergi tempat lain. Tu cara dia menyebar. Berarti biji tu kena bertahan. Nak bertahan tu dia kena ada chemical lah, kena ada dia punya own protection. Itu yang namakan racun buah dan sebagainya tu. So kalau kita dah tahu, jangan makan lah. Faham? Jadi buah apple memang selalu kita telan biji. Daripada hari ni jangan telan bijinya. Faham? Okay, good. Saya nak bagi last, berapa dah saya bagi, lebih daripada 15 kot. Tapi ada orang lupa kepada soda. Benda yang energy drink tadi, adiknya fruit juice, sepupu dia pula ialah diet soda. Especially diet soda. Soda ni lah, you tahu brand-brand terkenal lah kan. Tapi kalau dia kata diet soda, sebab dia cuba merendahkan kalori dengan meletak benda yang manis juga tapi tidak ada kalori, seperti you pernah dengar saccharin, aspartame, bahan-bahan yang bukan natural seperti stevia atau monk fruit tu, yang tu okey. Tetapi yang ni kalau banyak sangat aspartame, benda-benda yang dia kata zero kalori tetapi you minum masa-masa lagi sedap dan manis, confirm ada bahan yang membolehkan kita orang kata apa, dibunuh secara halus. Silent killer, sikit demi sikit, gian demi gian, tak boleh lepas, maka macam candu juga. Faham? Selain daripada ada caffeine semua tu. So bawah pada 4 kata orang, kalau you yang rajin ambil soda energy drink ni, dia boleh memendekkan umur sehinggakan kurang 4 tahun. Berarti you akan tolak hidup you selama 4 tahun. Macam mana saintis buat? Dia hitung apa yang dinamakan telomeres. Telomeres tu dalam kita punya sel ada genetik punya, orang panggil code, yang ujung-ujungnya macam tali kasut tu. Hujung tali kasut tu dia panggil telomeres. Kalau lagi masalah makan yang malam ni saya cerita, dia lagi pendek dia punya telomeres, maka umur jadi lagi pendek. Alright, saya rasa masa dah terlepas. Saya terganggu sikit dengan technical, tapi itu biasa. It's not a big problem. Kita senyum aja. Kalau problem sangat, kita selesaikan dengan buat lagi sekali. Jangan kita sedih, okay? Hidup kita ni terlalu singkat untuk kita sedih benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Betul-betul? Dengan itu, saya mengharapkan you dengar apa yang Pak Cik cakap pagi tadi, malam ni, supaya you tidak terlatah juga
untuk ambil-ambil, melawak-melawak. So yang harus you jaga ialah makan harian you. Kurangkanlah kalau boleh roti putih tu, nanti tak pasal-pasal kan. Benda yang simple-simple, beras yang terlalu putih, nasi yang terlalu banyak, kurangkan. Lain pada itu tak ada masalah. Hidup seperti biasa. Banyak lagi pilihan beratus jenis. Semoga anda hidup bahagia di dunia dan akhirat syurga. Let go, feel good. Kita punya promosi tengah on sekarang, tengah panas. Ambil kesempatan. Saya galakkan you ambil diskaun yang cukup cantik. Okay? Dan dengan ikhlas. Dah ramai saya happy nak cerita testimoni yang baik-baik tanpa dia bergantungan banyak dengan ubat. Itu yang kita paling seronok dengar. Okay. D&D Warrior. Thank you very much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.